berkenaan dengan satu program debat perdana di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ada kenyataan bertulis yang saya akan bacakan dan kami akan edarkan selepas itu, diikuti dengan sesi soal jawab dan apa-apa yang ingin dibangkitkan kemudian. Kami YB Fahmi Fadil mewakili Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Saudara Isham Jalil mewakili Datuk Seri Najib Razak ingin mengumumkan bahawa debat perdana di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Najib Razak akan diadakan pada hari Khamis 12 hari bulan Mei 2022 jam 9 malam bertempat di Dewan Tunku Chancellor Universiti Melaya. Debat perdana ini akan dapat disaksikan secara langsung sama ada melalui saluran media-media yang akan diumum kemudian atau secara fizikal di Dewan Tunku Chancellor Universiti Melaya di atas jemputan Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Najib. Maklumat terperinci berhubung kehadiran fizikal akan diumum kemudian. Secara amnya, format debat perdana ini akan merangkumi 3 bahagian. Pertama, berhubung permasalahan yang dihadapi syarikat minyak dan gas Sapura Energy serta sama ada ianya perlu diselamatkan atau tidak. Kedua, berhubung masa depan Malaysia merangkumi aspek ekonomi, politik, urus tadbir serta hala tuju negara. Ketiga, sesi soal jawab. Kami percaya ramai yang menantikan debat perdana ini. Kami juga percaya acara ini akan memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk menilai dan meraihkan idea, hujah serta pandangan yang berbeza dalam suasana yang aman yang mencerminkan budaya berpolitik yang lebih matang. InsyaAllah kita jumpa 12 Mei nanti. Okay, siapa would you like to? Terima kasih YB Fahmi. Saya ingat itu saja kenyataan je. So kita buka terus pada soalan YB. Okey. Buka mas. It's up to you. Saya kebiasaannya saya pakai mask. Okey, kita pakai. Okay. Boleh, tak apa. Mungkin kalau that's fine. Yeah. Ada soalan? Ada apa soalan? Selamat pagi, saya dari Suara Merdeka. Saya ada 2 soalan. Yang pertama, soalan saya yang pertama ialah siapakah yang akan jadi pemudasyara? Dan kedua, apabila di atas jemputan, berapa ramai yang kita lihat akan hadir secara fizikal di Dewan itu nanti? Terima kasih. Take nombor mana? Kapasiti ni boleh ya? Ya, jadi dalam perbincangan kami telah memutuskan saudari Haslina Kamaluddin yang merupakan seorang wartawan dan juga sering melakukan wawancara tokoh-tokoh politik. Beliau dari Malaysia Gazette ya, dan beliau akan jadi moderator pada malam tersebut. Untuk kapasiti itu, maaf saya buka. Untuk kapasiti, tadi saya baru pergi ke Dewan Tunku Chancellor Universiti Melaya. Dewan itu kalau sebelum Covid boleh muat dalam 3,000 orang saya dimaklumkan. Tapi dengan kekangan SOP, saya lihat tadi bulan lepas dia ada buat convocation di situ. So kapasiti dalam 500 saja. Untuk penjarakan sosial di bawah on the floor lebih kurang 300 lebih, di veranda tu ada dalam 100 lebih. So dalam 500 dan kami telah bincang bersama dia. So saya umum terus yang jemputan akan dibagi 1/3 adalah jemputan daripada pihak Datuk Seri Anwar yang akan dikoordinat oleh YB kami lah. 1/3 jemputan daripada pihak Datuk Seri Najib, dan 1/3 lagi adalah kita bagi antara jemputan tetamu-tetamu kehormat
media-media yang kita pilih sebagai partner kita, ataupun ada juga kita buka secara ballot, dan juga sebahagian kita buka secara ballot kepada orang ramai, tuan-tuan. So siapa nanti kita akan work up the link untuk pendaftaran, media dan juga orang ramai. Daripada situ, kalau media itu bukan sebagai partner, kita akan ballot untuk masuk ke dalam, dan orang ramai pun boleh register, sebab saya percaya ramai daripada orang ramai pun nak masuk. So kita akan pilih secara ballot daripada situlah. Dan di UM tu juga, di luar itu ada kawasan itu, kalau siapa yang tak boleh masuk ke dalam dewan itu, maka kita akan buat kemah dan kita akan buat screen lah di luar tersebut. So daripada segi itu, setakat itu kapasiti macam itulah. Di dalam dewan kita ada kekangan sikit, saya tahu, tetapi setakat ini dalam kapasitinya 500, dan itulah cara pembahagiannya yang telah kita persetujui. Cuma nanti kita akan teliti bagaimana kita boleh mungkin tambah sikit lagi kehadiran. Semua tertakluk kepada perbincangan dengan pihak pengurusan. Untuk makluman, program debat perdana ini juga dibantu selaraskan oleh Kesatuan Mahasiswa Universiti Melaya. Jadi mereka akan bantu. Ini kawasan kejiranan mereka, di dalam kawasan jajahan mereka. Jadi kita akan bekerjasama dengan pasukan dari Kesatuan Mahasiswa Universiti Melaya. Dia bermula jam 9 dan berakhir dalam sejam. Kita jangka mungkin dalam masa 2 jam. Kita rasa dalam sejam setengah ke 2 jam lah. Sebab dia ada 3 part. Part pertama tu kita akan bincang pasal isu Sapura, part pertama. Dan part kedua itu adalah topik yang lebih wide, iaitu masa depan Malaysia. Sebab kita fikirkan, sebab kita ada 2 tokoh politik veteran, mungkin gegasi politik lah, gegasi politik tanah air. Mungkin takkan kita nak debat satu isu pasal satu company saja, tuan-tuan. So mungkin adalah lebih baik alang-alang kita buat debat ni. So kita bagi peluang selama setengah jam kedua itu untuk mereka membentangkan hujah-hujah dan idea untuk masa depan negara. Dan ketiga itu mungkin dalam tempoh setengah jam kita buka pada soal jawab. Soal jawab detail itu nanti kita akan perincikan macam mana. Adakah soal jawab daripada netizen ke, daripada hadirin ke, atau kita pilih soalan ini lebih terbuka dan sebagainya. Kita akan perincikan bersamalah yang itu. Dan itu setengah jam. Tapi kita ada buffer lah, lagi setengah jam itu. Kita jangka 1 jam setengah. Tapi memandangkan 2 tokoh politik ini, saya rasa kita letak buffer lah setengah jam. So kita estimate mula pukul 9, habis pukul 11 macam tu. Syah, Ya. soalan terakhir ni kepada saya lah mungkin. Sebenarnya apabila diadakan debat perdana seperti ini, apa objektif sebenar? Adakah mahu rakyat melihat bahawa kedua-dua pemimpin ini mempunyai agenda yang tersendiri, ataupun kedua-dua pemimpin ini berfikir untuk bekerjasama menjelang PRU ke-15, ataupun nak jadi champion menjelang PRU ke-15? Sama ada daripada pihak Pakatan Harapan ataupun PKR, ataupun daripada Barisan Nasional UMNO. Terima kasih. Okey, ada 2 part soalan tu. Part pertama saya jawab Ruby. Part pertama adalah apa agenda mereka. Saya tak boleh speculate lah apa agenda mereka. Yang saya tahu mereka telah bertuju untuk berdebat, dan kita bekerjasama untuk uruskan perdebatan inilah, majlis debat ini. Yang kedua itu sama ada kerjasama kita ni macam ini bukan jajaran baru, tuan-tuan. So sebab kita nak bersetuju untuk 3 perkara tadi, tempat, moderator dengan tarikh pun sampai boleh anjur satu debat lain Sampai boleh bergaduh. Ni saksi ada seorang kat sini, saksi depan ni. Saya ingat ada banyak berpuluh-puluh lagi perkara yang kita tak selesaikan ini lagi, dan nanti kita akan bincangkan. So kita punya kerjasama ini adalah untuk anjurkan debat ini sajalah, bukan kerjasama politik. Saya tak boleh nak kata beyond that lah. Tapi saya juga ambil maklum bahawa ini mungkin kali pertama dalam berpuluh tahun atau mungkin dalam sejarah
yang pihak daripada UMNO dan Barisan Nasional dengan PKR duduk satu dalam PC yang sama. Tak pernah lagi berlaku macam ini. Tapi ini kita buat untuk anjur debat ni lah dulu. Yang politik tu lain lah. Tapi itulah setakat ini jawapan saya. Terima kasih. Okay, soalan? Ia jelas menunjukkan ini adalah bukti bahawa kematangan politik semua pihak dan semua parti termasuk UMNO, PKR dan sebagainya pada barangan dua pihak. Betul. Saya setuju sebab kita saya rasa tiba masanya untuk politik Malaysia ni membiasakan diri untuk berdebat. Di negara-negara maju pun ahli-ahli politik mereka dah biasa berdebat. Perdebatan ini adalah persaingan idea dan persaingan hujah sebenarnya. Dan bila mereka ini menang, ahli politik lepas pilihan raya, dia menang, dia masuk Dewan Undangan Negeri dan dia masuk Parlimen pun, mereka perlu berbahas dan berhujah dan berdebat juga. So sebab itu sebelum pilihan raya dan sebagainya, ataupun bila kita nak pilihan raya ada sesuatu isu itu, kita kena biasakan berdebat lah. Saya sokonglah perdebatan ini. Berdebat tak masuk kita bertelingkah atas pentas. So kita tengok macam mana mereka boleh memberi hujah secara matang lah. Ya, saya berpandangan sama seperti saudara Hisham. Kita biasanya kalau mutakhir ni berpandangan serong, ada pandangan serong terhadap ahli-ahli politik, terhadap ahli-ahli parlimen, dan itu kita tak boleh lari natijah dari insiden-insiden yang berlaku. Harapan saya secara peribadi, bila kita anjurkan program seperti debat perdana ini, maka dia membuka hati rakyat Malaysia kepada mungkin corak politik yang lebih matang, budaya politik yang mungkin kita boleh berbeza pandangan tapi tidaklah begitu tajam sehingga kita bermusuhan dan berdendam kesumat. Kita kena ingat dua tokoh ini, sejarah mereka dalam politik tanah air ni memang begitu lama, dan semestinya ada yang berfikiran bagaimana Datuk Seri Anwar boleh bersetuju untuk berdebat dengan seorang yang pada ketika Datuk Seri Anwar masuk ke penjara, beliau merupakan Perdana Menteri. Datuk Seri Najib merupakan Perdana Menteri pada waktu itu. Tapi yang saya lihat, kita boleh ambil pengajaran daripada kesediaan kedua-dua pihak ini untuk menghadiri satu program seperti ini. Sepatutnya memberi keyakinan kepada rakyat Malaysia bahawa untuk kita hidup secara harmoni, kadang-kala kita kena ketepikan perbezaan. We can forgive but maybe not forget, but we must move forward. Bagaimana? Kita kena tengok siapa yang ada idea yang lebih bernas, yang lebih rasional, yang lebih baik. Dan nak tak nak, dalam suasana politik hari ini, kawan dan lawan dalam politik ni dia dah sama. Kita tak tahu siapa sebenarnya dalam kerajaan, siapa sebenarnya dalam pembangkang. Ya. Dan oleh itu, yang membezakan kita adalah hujah, idea, keterampilan, cara kita membawa gagasan, ya, pandangan. Dan saya lihat ini peluang yang baik untuk bersada politik tanah air. Sama ada kita setuju ataupun tidak dengan pandangan masing-masing. Memang saudara Hisham dengan saya, kita berbincang, adakah wajar kita buat secara live? Adakah nanti penyokong-penyokong akan hadir dan sorak-sorai, ya? Adakah itu akan mencetuskan satu keadaan? Tapi saya percaya kita semua mahukan yang terbaik, dan kita bukanlah rakyat Malaysia ni bukan dari golongan yang kalau kita tidak provok maka tidak akan berlaku apa-apa. Dan kita nak membiasakan cara kita mendepani persaingan politik. Saya tak guna musuh politik, pesaing politik dalam cara yang sebenarnya sangat sihat bagi demokrasi di Malaysia. Ada soalan lain? Tapi kalau ada penyokong yang datang untuk mengelakkan chaos dan sebagainya, apa? Untuk elak apa? Mengelakkan provokasi dan sebagainya. Baik. Untuk elak provokasi, semestinya kita akan ada aspek-aspek keselamatan dan security.
Jadi memang kita ada bincang dan ada beberapa perkara yang kita akan usahakan, dan crowd control tu, floor manager dan sebagainya, kita akan usahakan secara profesional. Itu sebab tuan-tuan, puan-puan boleh lihat saya dengan saudara Hisham mungkin bertengkar, berdebat dalam Facebook dan sebagainya, tapi kami boleh duduk semeja untuk adakan sidang media ni. We're very civil, ya. Dan ini saya percaya sekiranya kami menjadi contoh kepada para penyokong, insya-Allah pada 12 hari bulan Mei nanti, saya percaya program ini dapat kita jalankan dengan baik, insya-Allah. Ada soalan lain? Ya. Untuk media rasmi, nanti kita akan umumkan. Mungkin kita tak payah nak panggil sidang media yang berikutnya, kecuali ada apa-apa yang betul-betul kritikal lah. Tapi kita akan umumkan mungkin dalam masa seminggu dua, definitely sebelum raya lah, insya-Allah. Media ini kita terbuka, kita akan bagi peluang kepada semua media untuk hadir lah. Kita ada media partner yang kita akan bincangkan dan kita akan tentukan, sebab ada dua jenis broadcast. Yang satu TV pun kita ambil, kita kena broadcast melalui televisyen, dan satu lagi melalui media sosial. So partner untuk TV itu dan partner untuk media sosial, dan yang ini kita akan gabungkan lah semua. So it's not going to be satu atau dua media saja. So kita buka, tapi kita akan coordinate bersama gitu. Okey. Ya, kalau tak ada apa-apa hal yang lain, saya nak ucapkan terima kasih bagi pihak Saudara Hisham dan saya kerana hadir. InsyaAllah kita akan jumpa 12 hari bulan Mei nanti. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Boleh lah. Kita ada print out, kita akan edarkan, dan juga versi PDF nanti. Terima kasih. Kalau ada soalan lain yang berkaitan dengan lain-lain, nak tanya alang-alang saya dengan Wabi Fahmi ada kat sini pun boleh tanya. Boleh. Kalau nak tanya alang-alang bangun. Yang tak berkaitan dengan ini, alang-alang ada kat sini, nak tanya. Nak tanya mengenai MOU. Saya kata nak disambung seperti mana keputusan Akti UMNO baru ni. Apa tindakan selepasnya? Adakah dari pihak KRP sendiri akan mendesak untuk diadakan PRU atau macam mana? Ya. Hello. Syamin. Boleh kah? Dah tutup. Hello. Sebentar ya. Sekejap lah. Hello. Boleh. Hello. Okey. Jadi sebagai salah seorang yang membantu draft MOU dan juga wakil Pakatan Harapan dalam jawatankuasa pemandu MOU, memang jelas dalam MOU ni dia ada dua perkara yang signifikan berhubung tamat tempoh pelaksanaan MOU dan juga berhubung pembubaran parlimen. Dia dua perkara yang berbeza, tapi kadang-kala disalah anggap, salah erti, ataupun kita tersilap baca. Dalam perkara dua, dalam MOU ni dinyatakan bahawa memorandum persefahaman di antara kerajaan dan Pakatan Harapan berkuat kuasa dan terpakai sehingga bubar parlimen. Ya, maksudnya selagi mana parlimen tidak terbubar, selagi itulah MOU ini terpakai. Kedua, dalam MOU ini juga dinyatakan dengan agak jelas bahawa pihak kerajaan bersetuju untuk tidak membubarkan parlimen sebelum 31 Julai. Dan kita kena ingat, hak untuk membubarkan parlimen ini terjatuh dari segi mekanismenya, dia adalah daripada Jemaah Menteri, ya, dan Perdana Menteri akan mengambil keputusan Jemaah Menteri untuk disampaikan menasihati Tuanku yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Jadi keputusan itu akhirnya di tangan Tuanku, ya, sama ada untuk bubar ataupun tidak. Tapi berhubung pemakaian MOU, dia akan kalau mengikut pada teks yang telah ditandatangani oleh Perdana Menteri dan Presiden-Presiden Parti dalam Pakatan Harapan, maka dia terpakai sehingga parlimen dibubarkan. Maksudnya kalau parlimen bubar 1 hari bulan Ogos, maka MOU itu tamat pada waktu itu. Kalau parlimen dibubarkan
sehingga hujung Parlimen ni sehingga 15 hari bulan Julai 2023, kerana kami angkat sumpah pada 16 hari bulan Julai 2018, jadi 5 tahun. Jadi tarikh akhir Parlimen ialah 15 hari bulan Julai 2023. Jadi anytime antara 1 Ogos 2022 dan 15 Julai 2023. Kalau 15 Julai itu maksudnya Parlimen akan terbubar secara automatik. Jadi kalau pihak kerajaan setuju untuk membuat apa-apa keputusan berhubung pembubaran Parlimen dalam jangka masa tersebut, maka pada ketika Parlimen dibubarkan, waktu itu MOU akan terbatal secara automatik. Tapi apa-apa yang berkait dengan pembubaran lebih awal ataupun luar daripada keadaan itu, dia bergantung kepada keputusan dua-dua pihak. Dan ini biasanya dibincangkan dalam jawatan kuasa pemandu. Sebagai contoh, dalam hal perkara berkait undang-undang anti lompat parti, sepatutnya telah diselesaikan pada bulan Mac. Kita lihat UMNO Barisan Nasional pun nakkan perkara itu diselesaikan, juga Pakatan Harapan. Tapi memandangkan dia telah melampaui masa yang ditetapkan, jadi jawatan kuasa pemandu lah yang akan menguruskan bagaimana nak selesaikan isu tersebut. Setakat ini 13 dari 18 perkara dalam MOU telah selesai, dan tinggal lagi 4 perkara. Salah satu daripadanya ialah anti lompat parti. Nak saya tambah ke? Okey. Saya punya pandangan gini, saya on. Okay. Saya tak boleh nak mewakili kepimpinan parti saya sebab saya bukan dalam majlis tertinggi, tapi saya daripada akar umbi UMNO lah. So saya boleh mungkin sedikit banyak wakil daripada akar umbi parti. Pandangan saya berkenaan MOU ni begini, MOU ni adalah antara kerajaan dengan PH. UMNO tak pernah setuju tanda tangan MOU dengan PH, dan majlis tertinggi UMNO pun tak pernah setuju tanda tangan MOU dengan PH tersebut. So sebab itu kita tidak terikat dengan MOU itu. Sebab itu juga saya ada tulis semalam berkenaan kenyataan daripada Yang Mohd Anthony Loke. Dia kata UMNO jangan masuk campur. So saya nak jawab sikit sini. Nombor satu, kita memang tak kira lah MOU itu. So sebab itu juga kita tak terikat kalau kita nak sarankan kepada Perdana Menteri untuk bubar Parlimen. Sebab itu antara kerajaan dengan PH, bukan antara UMNO dengan PH. So sekarang UMNO dah buat keputusan untuk sarankan betul yang kita tidak akan lanjutkan MOU itu. Kita tidak akan sokong kalau kerajaan ingin lanjutkan MOU itu, dan kita juga tidak terkekang apabila kita nak sarankan kepada Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen lah, kalau kita nak sarankan begitu. Dan walaupun YB Anthony Loke kata UMNO jangan masuk campur, tapi dia kena ingat Perdana Menteri itu adalah Perdana Menteri daripada parti UMNO. So Perdana Menteri daripada parti UMNO juga, of course dia ni parti man. Saya tahu Datuk Ismail Sabri ni as a party man, dia akan saya ingat parti man biasa akan consult dengan kita dululah. So dengan parti dulu. Saya percaya dia akan buat begitu sebab dia parti man. Sebab itu apa yang dikata oleh YB Anthony Loke itu supaya kita jangan masuk campur lah dan sebagainya, itu saya rasa dia tak faham berkenaan dengan MOU ini antara kerajaan dengan PH, bukan antara UMNO. Kita pun tak terkekang. Oleh itu kalau kita nak saran kepada PM untuk bubar Parlimen atau sebagainya, itu kita punya keputusan lah. Itu jawapan saya. Ada lagi? Ada apa-apa soalan lain? Mengenai pembinaan PJS ni baik. Boleh? Saya bertanding naik presiden. Yes. Apa pandangan YB mengenai ada individu yang membentuk CHAI, bentuk tim? Saya rasa nak tak nak dia itu adalah lumrah, itu adalah resmi dalam mana-mana pertandingan. Orang akan lihat sekumpulan ni mereka selalu bergerak bersama, jadi akan ada persepsi. Tapi sama ada anggota setuju ataupun tidak, itu terpulang kepada anggota. Kalau kita lihat biasanya dalam keadilan ni, contohnya saya ada di kalangan sini anggota daripada Lembah Pantai.
Kalau saya suruh mereka pilih A, kadang-kadang mereka pilih B, degil. Jadi tak ada, melawat saja. Tapi maksudnya akhirnya yang membuat pilihan itu adalah anggota sendiri. Ini yang baiknya satu anggota satu undi. Maksudnya at the end of the day, pemilihan ataupun pilihan itu bergantung kepada penilaian anggota terhadap mana-mana satu pimpinan. Dan sebenarnya sistem CHAI ni, kalau kita lihat, dia lebih kepada sekiranya tokoh-tokoh itu mungkin kurang dikenali, biasanya lah, ya, ataupun senarai dia panjang. Jadi untuk memudahkan, mereka mengharapkan semua boleh. Dulu masa pemilihan 2018 memang ada boleh kita katakan pada waktu itu wujud, ya, mungkin mereka tak berapa kenal, maka mereka pilihlah siapa-siapa yang dicadangkan oleh mana-mana pihak. Tapi bila kita teliti keputusan, dia tidak memberi bayangan bahawa CHAI ini berkesan. Sebab nak tak nak, kadang-kadang orang ni, saya tak suka dia ni, saya suka dia ni. Jadi at the end of the day, bila satu anggota satu undi, dia berbeza dengan sistem perwakilan, ya, maka mereka akan buat keputusan berpandukan cara mereka memikir tentang calon-calon tersebut. Cuma bagi keadilan, kita mengamalkan sistem pemilihan yang hybrid. Bukan sahaja dari segi pengundian yang akan berlaku pada 13 hingga 20 hari bulan Mei secara fizikal dan online, tapi pemilihan pimpinan juga secara hybrid, iaitu yang disebut sebagai top 6, top 5, top 5 untuk pimpinan pusat, wanita dan angkatan muda. Itu akan dipilih secara satu anggota satu undi. Tapi bagi MPP ataupun Exco, ya, barisan lebih kurang 20 orang pimpinan itu akan dipilih di Kongres pada 24 hari bulan Jun, 24 ke 26 hari bulan Jun, melalui sistem perwakilan. Jadi situ pun ada hybrid. Sama ada sistem CHAI ini akan digunakan ataupun berkesan, kita tunggu dan lihat. So maknanya sistem CHAI ini tidak akan memberi kesan besar sebab akhirnya terpulang kepada ya, dia bagi saya, I trust in the wisdom of the members.